Saya memang dulu anti sangat. Kalau dengar azan dekat TV, saya akan stop. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam Ramadan sekali lagi kepada semua sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Kita kembali sekali lagi dalam The Journey season ketiga. Dan hari ini kita ada tetamu yang daripada jauh sebenarnya. Ya, daripada jauh, iaitu daripada mana? Daripada mana, sister? Daripada Sabah. Sabah, yes. Kita ada sister daripada Sabah tetapi menetap di Semenanjung sekarang. Kita nak tahu kisah sebenarnya penghijrahan beliau dan sebagainya. Mungkin sister nak introduce nama sister, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Saliza binti Abdullah. Saya asal dari Sabah. So, saya dah duduk Kelang ni selama 18 tahun. Dah berapa tahun sister dah memeluk agama Islam? Sebenarnya saya dah lama, dalam 30 lebih tahun. Wih, lama, 30 tahun lah, Masya Allah. Tapi menerima Islam di Semenanjung atau di Sabah? Sebenarnya di Semenanjung. Oh, di Semenanjung? Saya belajar dalam 8 tahun lah. Oh, Masya Allah. So, macam mana boleh terima Islam, sister? Melalui perkahwinan. Masih ingat tak 30 tahun lepas? Ya. Masih ingat lah. So, menerima Islam sebab? Berkahwin. Berkahwin. Yeah. Okay. That is 30 years back lah. Dan apa jadi selepas tu? Takkan terus terima, aku nak kahwin, terus boleh masuk Islam. Mesti ada dia punya proses dia kan? Ya, betul. Sebenarnya benda ni pun saya tak jangka sebab saya bertemu seseorang yang beragama Islam. So, kawan-kawan macam setuju. So, masa perkahwinan kawan tu, diorang terus ajak saya pergi duduk mengucap macam itulah. Dia benda spontan dan mengejut. So, masa tu tak pernah fikirlah nak terima Islam kan? Ya, betul. So, sebelum memeluk agama Islam, apa pendapat sister tentang agama Islam? Sebagai orang daripada sana lah, daripada Sabah. Ya, sebelum saya Islam, sebenarnya saya beragama Roman Katolik. Roman Katolik, ha? Ya, betul. Kristian. Saya memang dulu anti sangat. Kalau dengar azan dekat TV, saya akan stop. Kenapa? Tak tahu, dia macam ada sesuatu yang kita tak suka, macam tu lah. Tak selesa lah, macam tu. Dan tutup lah. Tutup sebab TV. Dekat situ majoritinya orang Islam. Bukan, Kristian. Orang Islam tu sikit sangat. So, kita tak expose benda tu. Tak expose lah. So, dalam proses tu, dekat sana rasanya macam salah satu tu memang tak suka azan lah. Maksudnya memang tak suka Islam lah kira. So, kenapa tak suka? Is it masyarakat punya tu ataupun keluarga sendiri ataupun mereka rasa macam Islam tu memang susah lah macam tu? Kita tak ada fikir susah tapi cuma kita terikut-ikut. Berarti ilmu itu sebenarnya kita tak sampai. Sebab tu tak terima lah. Tak suka macam tu. Sabah dekat mana, sister? Keningau. Keningau. Oh, Masya Allah. Semua orang Kristian lah kat sana, ya. Majoriti mereka lah. Ya. So, bila terima agama Islam, apa perasaan sister? Ya, walaupun kira macam paksa lah. Kan? Betul. Tak disangka kan, betul ya, tak? Betul. So, masa pergi tu terus mengucap kan? Ya. So, apa perasaan sister masa tu? Ini sebenarnya kisah luar biasa tau. Sebab saya tak pernah dengar orang pergi ke perkahwinan orang lain terus mengucap 2 kalimah syahadah. Saya tak pernah dengar ni. Luar biasa ni. So, macam mana perasaan sister? Sebenarnya selepas itu saya balik rumah. So, saya fikir, apa yang saya buat ni? Betul ke? So, baru saya akan fikir tindakan daripada keluarga. Tapi sebenarnya sebelum itu, kakak saya dah memeluk agama Islam. Saya tahu tentangan dia macam mana. Jadi, saya takut benda tu kena pada saya. Memang tentang lah. Ya. Memang tentang? Memang tentang. Oh, Masya Allah. Masa tu sister pun tentang lah. Kan? Ya, betul. Tapi lepas tu, Alhamdulillah lah. Memang dah faham lah. Alhamdulillah. Ya, so, dalam proses menerima agama Islam, so balik rumah, macam mana nak cakap dengan keluarga ke?
Saya lama tak balik sebenarnya. Saya takut. Oh, sebab menerima Islam sini kan? Tak, saya di Sabah juga. Di Sabah juga, okey, Di Sabah okey. juga. So, Okey. lama saya tak balik sebab saya takut. So, lama-lama mak saya dapat info di mana saya, dia datanglah. So, walaupun dia menentang tapi dia menerima cara baik jugalah. So, apa yang kita buat cara Islam tu dia appreciate macam tu. So, kita puasa pun dia okey. Kalau kita balik dia yang kelang kabut nak basuh periuk apa semua pinggan mangkuk tu dia tanda pula. Padahal waktu itu saya Islam tu belum sampai sebenarnya ajaran tu, ilmu tu. Sebab macam seolah-olah aku masuk Islam sajalah, nama saja Islam lah. Macam tu kan, betul Ya, tak? betul. Tapi dalam proses hidup sister ni, ada tak masa-masa yang betul-betul sister beramal? Macam sister cakap, masa awal-awal tu tak beramal lah. Kira Ya, macam tu betul. lah kan, betul tak? Ya. So, macam mana boleh sampai ke betul-betul aku ni sebenarnya orang Islam kena beramal ni? So, sampai macam mana dia terdetik ni? Okey, selama saya dekat Sabah, tahun pertama saya masuk Islam tu, saya try untuk puasa. Saya baca-baca je ikutlah. So, saya dah terbaca satu petikan orang puasa ini mulut dia akan jadi haruman kasturi. Betul, kasturi. Di akhirat nanti. Jadi, waktu puasa tu, saya pun ambil 5 kasturi, saya makan. Nak rasa macam tu. Nak rasa Sebab macam lain tu. orang akan tahu kalau kita tak puasa. Ya, betul. Allahu Akbar. So, berjaya tak? Saya rasa tak, sebabnya kita masih lagi dipengaruhi oleh agama lama. Sebab walaupun puasa masih boleh minum, macam tu lah. So, sebab kita tak ada orang ajar, so kita ikut macam itulah, cuma kita tak makan. Gitu. So, bila sampai tahap tu yang betul-betul mendalami agama? Okey, bila masa saya kadang-kadang ditimpa masalah, waktu tu saya dah bersuami lah, ada anak kan. So, saya bila Suami seorang Islam lah. Ya, memang. Bila saya ada masalah, saya nak mengadu tu, saya tak tahu nak mengadu dengan siapa. Saya rasa nak cara Islam tu pun saya tak boleh. So, ada kadang-kadang saya macam ditarik balik dengan ajaran lama macam itulah. So, satu masa tu bila suami balik dekat sini sebab dia memang asal orang Johor kan. Bila saya dekat kampung, saya jaga anak-anak, saya rasa macam saya pernah pergi dekat surau, saya belajar. Ustaz tu tanya saya berapa lama dah masuk Islam. So, waktu itu saya cakap dengan belas tahun lah kan. So, dia marah. Dia kata, awak ni dah berapa tahun sampai baca Quran pun tak tahu. Jadi, saya rasa macam terasa jugalah. Jadi, saya tak pergi belajar lagi. Saya tak pergi belajar. So, suami tu ajak pindah dekat sini. Apa yang kita tengok dekat TV tu, di sini adalah orang ramai Islam, mengamalkan Islam. Itu yang kita nampak macam drama pun. Kita terpengaruh dari situ lah. So, saya pun bertekad, mungkin saya akan dapat Islam di sana. Di sinilah, Semenanjung. Di sinilah, Semenanjung. Walaupun waktu itu keluarga saya memang tak nak saya ke sini. Tapi saya tekadkan, saya datang dekat sini. Alhamdulillah saya dapat. Tapi masa tu suami saya meninggal. So, anak saya waktu itu 8 orang. Macam tiba-tiba daripada pejabat agama waktu itu diketuai oleh Ustaz Fauzi, Ustaz Fauzi, masya-Allah. Tiba-tiba datang ke rumah dengan rombongan dia, saya rasa dalam 5-6 orang lah. Fauzi kan? Ustaz Fauzi Siba. Masya-Allah, sahabat saya, masya-Allah. So, dia interview kita, dia tanya semua, dia pernah suruh saya baca Al-Fatihah tapi saya tak tahu. So, itulah bermulanya saya betul-betul nak beramal lah. Masya-Allah. So, dia kata jangan balik dekat sana, duduk sini, kita akan jaga. Kita akan panggil pergi kelas, kursus, ikut je. Bermula dari situlah. So, apa rasanya sebab penonton-penonton kita pun nak tahu juga. Sebab ada perbezaan daripada orang Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung yang memeluk agama Islam. Ujian dia berbeza tau. Ujian kita pun berbeza kan. Sampai hari ini pun kita diuji kan. Ya. So, apa ujian yang sister rasa yang memang macam tak tahu nak handle ujian ni? Ada tak? Dalam proses penghijrahan ni. Mungkin keluarga dah settle dah. So, dah tak tinggal dengan keluarga dah kan. Lama tak jumpa kan. So, ada tak ujian lain yang betul-betul mencabar sangat?
Okey. Sebenarnya selepas saya cuba dah masuk kelas, waktu itu hati saya memang nekat nak sangat belajar. Hmm. So saya dengar daripada pejabat agama, kalau kita nak lebih mendalami, kita boleh masuk di satu pusat antara 6 ke setahun kita kursus begitulah. Itu tekad saya nak pergi sebenarnya. Tapi masa tu saya dah jadi ibu tunggal dan anak-anak saya juga tak ada orang jaga kan. So saya tu sampai sekarang lah saya punya niat. Rasa saya ujian yang paling berat itulah dia. Mungkin Allah tak izinkan untuk saya masuk ke pusat-pusat macam tu. Itu saja saya terkilan Ujian dia sebenarnya. lah. Ada yang macam jadi macam putus hubungan. Macam you dah masuk Islam ni, kenapa you masuk Islam? Janganlah kontak aku. Ataupun ada tak orang kecam sister ke? Pernah tak? Itu biasa, cuma dengan sepupu-sepupu lah. Keluarga lah, keluarga dengan tak keluarga accept saya lah. okey. Oh, keluarga okey. Keluarga okey. Walaupun kadang-kadang dia orang macam tak berapa suka, tapi dia mungkin sebab kasih sayang tu. Macam mana pun dia berlainan agama, ini adalah anak saya. Itu. Salah satu dia adalah pertukaran nama jugalah sebenarnya. Pertukaran nama. Kenapa? Nama asal kita kan biasa keluarga tak suka kita buang nama bapa. Itu je lah. Tapi ada buang lah nama bapa. Mula-mula tak, sebab saya buat permohonan di Sabah 2 kali, JPN tolak. Tapi bila saya berhijrah dekat sini, dia suruh tukar, so saya pergi dapat tukar lah. Dapat tukar nama bapa lah. Betul, kena maintain sebenarnya. Tak ada masalah. Janji nama tu tak melibatkan ketuhanan ke apa ke, tak ada masalah. So dalam proses penghijrahan ni, alhamdulillah sister dah settle kat sini semua, alhamdulillah. So apa jadi lepas tu? Maksudnya duduk di sini sekarang saya tahu yang sister pun menyampaikan, betul? Ya, betul. Sister pun pergi jumpa sahabat mualaf kita kan. So macam mana start tu? Nak betul-betul nak, bukan semua orang boleh lah, betul-betul nak bantu orang dan sebagainya kan. So pernah berkhidmat dengan satu NGO juga sebelum ni kan. So macam mana dah sampai boleh pergi buat kerja-kerja agama ni? Okey, bila saya dah mendalami agama Islam, kita tahu Islam itu selamat. So saya terfikir sebenarnya keluarga saya yang lain. Kalau boleh, niat saya tu nak diorang pun sama-sama dengan saya. Tapi sebenarnya saya dalam 7 adik-beradik, dah 4 orang sebenarnya dah memeluk agama Islam. Lagi 3 orang. So macam kita sukar sikit, walaupun kita adik-beradik, sukar sikit untuk menyampaikan. So niat saya untuk menyampaikan kepada orang lain. Semoga di situ Allah bagi mudahkan untuk keluarga saya masuk Islam lah. So saya setiap kali jumpa orang yang bukan Islam, saya cuba untuk, sebenarnya satu adalah saya tak pandai berkata-kata sebenarnya. Cuma saya tunjuk saya punya body language, orang Islam tu macam mana. So, akhlak lah, akhlak kita. Begitulah. So saya pernah join satu NGO dekat situ, di Kelang. Alhamdulillah setakat ni saya dah bawa 3 orang. Masya Allah, menerima Islam. Ya, menerima Islam. Dengan kita pun ada seorang kan? Ya, betul. Siapa nama dia? Lupa pula. Muhammad Charles. Muhammad Charles. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. So, sekarang ni apa perancangan sister? Sekarang sebab dah 30 tahun dan baru bermula sebenarnya. Betul lah? Ya, betul. Baru bermula lepas suami meninggal. Suami meninggal bila sister? Saya 2007 sebenarnya. 2007 okey. 2007. Okey. 2007 okeylah barulah kira. Dalam 2007 dekat 20 tahun adalah. Betul lah, 20 tahun, 27, 17, 20 belum 20 tahun lah, dalam belasan tahun sajalah. Insya-Allah. Okey. So dalam apa perancangan sister selepas ni? Okey, saya akan teruskan perjuangan saya sebagai seorang pendakwah. Kenapa? So saya nak semua Kenapa orang nak buat dakwah? Boleh buat lain kerja lain apa? Sorry saya cuma nak tahulah. Okey. Dan mesti penonton kita nak tahu. Ya, betul. Betul dipilih oleh Allah. Pendakwa, sahabat-sahabat yang berkhidmat untuk agama, Allah pilih sebenarnya. Tetapi mesti ada asbab dia. Bukan kita saja-saja nak pergi kan, betul tak? So kenapa sister nak berkhidmat untuk agama? Saya nak menyampaikan Islam itu adalah agama benar. Saya nak semua orang masuk surga. Saya tak nak orang
Masya masuk Allah, neraka Masya itulah dia. Allah, Masya Allah. So semua orang kena masuk, Ya, Masya Allah. betul. Itu memang satu jawapan yang memang benar, Masya Allah, Insya-Allah. Alhamdulillah. So anak-anak sister macam mana sekarang? Mereka, bukan beramal, mereka belajarlah. Ya, Sebab sebelum ni memang tak ajar kan? betul. Sekarang ni mereka pergi belajar Ya. dan sebagainya. Betul. Alhamdulillah. 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 So apa nasihat sister sebelum kita akhiri program ni kepada penonton-penonton kita di bulan Ramadan ni? Mungkin sister ada satu-satu kata hikmah kepada penonton kita, insya-Allah. Okey. Silakan. Sempena bulan Ramadan yang akan datang ini, kepada bukan hanya setakat mualaf tapi adalah semua orang Islam. Untuk kita tumpukan perhatian kita kepada ibadah supaya kita jangan sibuk dengan resepi, nak masak kan. Macam tu. Kita buang masa sebenarnya. So mana-mana masjid sekarang pun menyediakan juada-juada berbuka. Sebenarnya kita boleh berbuka dekat situ. Terus buat tarawih. So kita punya fokus kepada ibadah itu lebih daripada kita memikirkan untuk hal-hal yang nak resepi apalah, nak masak apalah. Baju apa? Baju apa. Warna apa? Betul. So tingkatkan ibadah di Ya, bulan betul. Ramadan. Itu mesej terakhir Sister Saliza kepada kita, Nur Saliza kepada kita daripada Sabah. Okey, alhamdulillah selesai sesi kita hari ini dalam program The Journey season ke-3. Sekali lagi terima kasih sister untuk bersama dengan kami. InsyaAllah kita doakan kepada semua sahabat-sahabat kita yang berpuasa. Ya, di bulan Ramadan ni, bulan yang paling Allah turunkan untuk kita saja tau. Bulan Ramadan ni Allah beri kepada kita supaya kita berganda-ganda melipat amal ibadah kita di bulan ni, tuan-tuan dan puan-puan, akan melimpah-limpah. So jangan kita habiskan masa dengan berfikir untuk nak cari makan ini semua itu, tetapi kita buat ibadah supaya kita boleh mendapat saham kita di akhirat nanti. InsyaAllah. Ya, insya-Allah. So dengan itu terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton daripada tadi, dari siri-siri yang akan datang. Jangan lupa ada siri-siri yang akan datang. Ya, so bersama dengan kami, dengan itu kita akhiri. Selamat berbuka kepada semua sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.